Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker, Yang Berhormat Menteri. Saya meneliti ucapan dan jawapan Yang Berhormat Menteri. Saya cuba sangat nak ikut naratif Yang Berhormat Menteri yang menyatakan supaya kita jangan berhutang, ia akan mewarisi hutang kepada dinasti akan datang. Yang Berhormat Menteri sedar tak sedar, ASEAN Development Bank telah menyatakan kita dapat peningkatan double digit pada Q3 2022 kerana domestic demand. Domestic demand ini berasaskan kepada public spending. Public spending yang Menteri lagi tahu bahawasanya government spending. Saya tak faham dari segi naratif pemikiran Yang Berhormat Menteri yang menyatakan bahawasanya kitaran ekonomi ini hanya berasaskan jangan ada hutang. Saya bercakap atas kapasiti pengalaman saya. Kerana apa? Bagi saya kerajaan kena spend. Kerana inilah kitaran ekonomi yang akan memberi pulangan balik melalui hasil-hasil negara melalui kutipan-kutipan teks. Saya minta sangat Yang Berhormat, kalau kita tak bagi government berbelanja lebih, walhal negara-negara lain telah melakukan perkara yang sama dan berjaya. Perkara ini saya harap Yang Berhormat Menteri supaya kita dapat berlapang dada dan memikirkan tentang apa yang patut kita lakukan segera, kerana perkara ini tidak boleh kita biarkan. Yang kedua, saya minta Yang Berhormat Menteri, apakah jangkaan KDNK Q1 2023 di bawah kerajaan kita, Kerajaan Madani pada hari ini? Terima kasih. Okey, terima kasih Menteri. Datuk Ketua, kalau boleh saya sambut soalan. Tak boleh. Dia tak soalan boleh. Yang sama. Atas perkara yang sama. Ya, silakan Menteri. Terima kasih Pak Yang Besar. Ada dua perspektif mengenai hutang seperti yang ditimbulkan oleh Pak Yang Besar. Perspektif pertama ialah sama ada kerajaan perlu berhutang tinggi mengambil dengan izin pendekatan Keynesian, iaitu lebih banyak kerajaan berhutang membina infrastruktur, maka itu diharapkan akan menjana ekonomi yang akan dikutip melalui kutipan cukai. Tapi sebab itu juga kita perlu ada sasaran-sasaran tertentu supaya kita dapat mengimbangi di antara belanja yang dilaburkan melalui hutang dengan juga kemampuan kita berhutang. Sebab itu dalam sasaran RMK 12, dan yang ini diusahakan semasa Pak Aguf sendiri pun menjadi Perdana Menteri, bahawa kita perlu mengurangkan defisit negara kita secara teratur supaya menjelang 2025 defisit hutang kita hanya 3.5%. Kalau kebimbangan payah besar ialah kerajaan tidak berbelanja, belanjawan yang dibentangkan oleh Tambun baru-baru ini adalah belanjawan yang terbesar dalam sejarah negara kita. Maksudnya kerajaan telah berbelanja. Perbelanjaan pembangunan sebanyak 90 bilion lebih adalah terbesar dalam sejarah negara kita. Jadi maksudnya tidak timbul soal kerajaan tidak berbelanja. Yang penting ialah kerajaan berbelanja secara berkhemah dan mendapat nilai yang terbaik, bukannya berbelanja dengan berhutang secara buta, tetapi akhirnya bila kita semak 2-3 tahun kemudian hutang itu digunakan untuk membiayai projek-projek seperti Jana Wibawa. Sebab itu tidak timbul payah besar dari segi aturan perancangan pembangunan kerajaan. Kerajaan akan terus berbelanja besar, tetapi kerajaan tidak akan semata-mata untuk mendapat sokongan rakyat di bawah mengambil hutang yang besar supaya Perdana Menteri nampak popular sehingga kita melepasi tahap defisit yang secara antarabangsanya dikira sudah pun dalam keadaan berbahaya, kerana dia berkait juga dengan hutang-hutang akan datang yang kita ambil. Kalau kita tersasar daripada sasaran defisit yang kita ada, maknanya penarafan hutang kita adalah lebih tinggi. Setiap kali kalau ada pentadbiran baru mengambil pendekatan berhutang semata-mata tanpa menjaga penarafan defisit dan hutang kita, maknanya jumlah
faedah yang perlu dibayar itu berganda dan berganda. Kalau sekarang 40 bilion, 5 tahun lagi jadi 60 bilion. Jadi soalan yang sama payah besar yang perlu diteliti, adakah lebih baik untuk kita membayar hutang melalui bunga faedah sampai 50 bilion setahun, sedangkan wang itu kalau dibelanja secara berhemah dan dikawal hutangnya boleh digunakan untuk membantu terus golongan-golongan rentan seperti yang ditimbulkan oleh Paguh tadi. Terima kasih. Terima kasih.